Assalamualaikum Doktor, nama saya Muhammad Saifullah bin Abdul Rauf dari Bulan I Kota Baru. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan mengenai iaitu sejarah KKM Kementerian Kesihatan. Okey, seperti mana kita tahu KKM ditubuhkan pada 1 Januari 1997 bertepatan dengan kemerdekaan Malaysia. Tanggungjawab utama KKM adalah menjaga kesihatan awam negara dengan menyediakan perkhidmatan kesihatan asas kepada seluruh rakyat Malaysia. Sejarah dan perkembangan awal KKM. Nombor 1. Peringkat awal pada penubuhannya, KKM menumpukan kepada rawatan penyakit seperti penyakit berjangkit iaitu malaria, tuberkulosis dan kusta. Okey, untuk poin kedua iaitu perkembangan fungsi. Seiring dengan demografi dan peningkatan taraf hidup, KKM memperluaskan fungsinya untuk memenuhi keperluan kesihatan rakyat yang semakin meningkat. Dan poin nombor 3 adalah sistem dalam kesihatan bersepadu. KKM telah membentuk sistem kesihatan bersepadu untuk memberikan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih komprehensif di seluruh negara. Jadi daripada poin-poin itu, kita tahulah yang mana KKM ni adalah satu jabatan yang pentinglah dalam negara. Selain itu, KKM bukan sahaja berkembang dari segi aspek dan fungsinya, tetapi juga menghadapi cabaran dalam mengendalikan perubahan keperluan kesihatan rakyat dan memperbaiki sistem kesihatan yang lebih holistik. Saya akan sambungkan pada kawan saya pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Fauzan bin Alias. Nombor metrik 282969. Di sini saya akan menerangkan mengenai visi, misi dan nilai-nilai teras. Visi menjadikan Malaysia sebagai negara yang mempunyai tahap kesihatan yang tinggi di mana semua rakyat mendapat akses kepada penjagaan kesihatan yang menyeluruh dan berkualiti. Misi memastikan semua rakyat Malaysia mempunyai akses kepada perkhidmatan kesihatan yang komprehensif melalui sistem penjagaan kesihatan yang cekap, berkesan dan bersepadu. Nilai-nilai teras iaitu integriti, profesionalisme, keseksama,an dan keberkesanan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai fungsi-fungsi utama KKM. Yang pertama, perkhidmatan kesihatan awam. KKM menyediakan perkhidmatan kesihatan awam yang meliputi rawatan primer di klinik kesihatan, penjagaan kesihatan di hospital awam, serta perkhidmatan keemasan dan rawatan khas di pusat perubatan. Yang kedua, pencegahan dan kawalan penyakit. KKM bertanggungjawab dalam melaksanakan program-program pencegahan penyakit termasuk imunisasi kanak-kanak, kempen kesedaran kesihatan dan kawalan penyakit berjangkit. Yang ketiga, pengurusan krisis kesihatan awam. KKM memainkan peranan utama dalam mengkoordinasi tindak balas negara termasuk pengurusan hospital, saringan, kebebasan, pelaksanaan prosedur operasi standard SOP serta pemberian vaksin kepada rakyat. Yang keempat, pengawasan dan pengawalan produk farmaseutical. KKM mengawal selia produk farmaseutical di Malaysia termasuk ubat-ubatan, kosmetik dan produk kesihatan lain-lain juga. Sekian, terima kasih daripada saya dan saya akan teruskan memberi pembincangan seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nombor metrik 282955 Muhammad Azrul Amin Rashid ingin sambung pembentangan saya daripada rakan saya berkenaan dengan analisis persekitaran luaran dalam subjek pengurusan awam strategik. Organisasi Awam Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu dapat diringkaskan seperti berikut. Di dalam dasar politik, dasar dan keputusan kerajaan yang berkaitan dengan kesihatan awam sangat mempengaruhi operasi dan arah tuju KKM serta polisi seperti pembiayaan kesihatan, peraturan ubat-ubatan serta usaha memperluas akses perkhidmatan kesihatan.
seringkali dipengaruhi oleh perubahan dalam pentadbiran dan keputusan politik. Dalam segi ekonomi, kekangan bajet serta peningkatan kos rawatan kesihatan memberi tekanan kepada KKM untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti dalam keadaan kewangan yang terhad. Ini memerlukan KKM untuk membuat keputusan strategik bagi mengurus sumber dengan lebih cekap. Dan dari segi sosial, perubatan dalam demografi termasuk peningkatan populasi warga emas dan perbezaan gaya hidup memberi kesan terhadap beban penyakit di Malaysia. Ini menyebabkan perubahan dalam keperluan perkhidmatan kesihatan yang perlu disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, termasuklah rawatan penyakit kronik dan penjagaan kesihatan jangka panjang. Dari segi teknologi pula, teknologi kemajuan dalam teknologi perubatan memberikan peluang untuk meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan seperti melalui peralatan diagnostik yang lebih baik dan rawatan terkini. Namun, akses kepada teknologi ini masih merupakan cabaran, terutama di kawasan luar bandar, disebabkan oleh kekangan kewangan dan sumber manusia yang terhad. Assalamualaikum, saya S28298 Muhammad Syafiq bin Kamsani. Saya akan masuk pada isu-isu strategik KKM. Masuk pada kekangan kewangan dan pembiayaan kesihatan. Sistem kesihatan Malaysia kebanyakannya dibiayai melalui pendudukan kerajaan yang menanggung lebih daripada 50% kos kesihatan negara, dan masuk pada kekurangan dan pembangunan sumber manusia. Kekurangan tenaga kerja kesihatan, terutama doktor dan jururawat yang terlatih, merupakan isu strategik yang perlu ditangani oleh KKM. Masuk pada beban penyakit kronik yang semakin meningkat. Malaysia menghadapi peningkatan yang ketara dalam penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi dan obesiti. Masuk pada cabaran kesihatan dan mental. Stigma sosial, kesedaran masyarakat terhadap isu kesihatan mental masih rendah, dan stigma terhadap mereka yang mengalami masalah menyebabkan banyak pesakit tidak mendapat rawatan yang diperlukan. Masuk pada kekurangan fasiliti dan pakar. Terdapat kekurangan pakar dan fasiliti kesihatan mental di hospital awam, terutama di kawasan luar bandar. Masuk kepada sokongan penjagaan bersepadu. Ketiadaan rangkaian sokongan yang bersepadu antara rawatan perubatan dan sokongan masyarakat untuk mereka mengalami masalah kesihatan mental menjadikan pemulihan jangka masa panjang yang sukar. Saya akan serah pada rakan saya seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Berikut adalah analisis 5 daya portal untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Antaranya adalah kuasa pembekal. KKM sangat bergantung kepada pembekal untuk bekalan perubatan, ubat-ubatan dan peralatan perubatan. Kuasa pembekal adalah tinggi kerana terdapat segelintir pembekal utama yang mengawal pasaran, terutamanya bagi produk khusus atau teknologi terkini. Sebarang gangguan dalam rantaian bekalan boleh memberi kesan langsung kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kuasa pelanggan, kesedaran rakyat Malaysia terhadap hak-hak pesakit semakin meningkat, dan ini menambah tekanan kepada KKM untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti tinggi. Permintaan untuk rawatan yang lebih baik dan masa menunggu yang lebih singkat menjadikan pelanggan lebih kuat, memaksa Kementerian Kesihatan Malaysia untuk terus meningkatkan kualiti perkhidmatannya. Ancaman pesaing baru antaranya pertumbuhan pesat sektor kesihatan swasta di Malaysia memberi saingan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia.
bagi sektor swasta sering menawarkan perkhidmatan yang lebih pantas dan memudahkan, yang lebih moden, menarik pesakit yang sanggup membayar lebih untuk rawatan. Hal ini memberi cabaran kepada KKM dalam mengekalkan kepuasan pesakit dan daya saing. Ancaman produk atau perkhidmatan pengganti walaupun perubatan moden dominan. Rawatan tradisional seperti perubatan herba, akupunktur dan refleksologi masih popular dalam kalangan masyarakat tertentu. Bagi pesakit yang lebih mempercayai rawatan alternatif ini, mereka mungkin memilih rawatan pengganti tersebut. Ini akan mengurangkan permintaan terhadap perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Antara pesaing dalam industri KKM, antara saingan yang dihadapi dalam sektor kesihatan swasta serta negara jiran yang menawarkan pelancongan perubatan, negara seperti Thailand dan Singapura mempunyai reputasi yang kuat dalam perkhidmatan perubatan berkualiti tinggi. Ini akan menarik pesakit dari Malaysia bersaing, memaksa Kementerian Kesihatan Malaysia untuk terus meningkatkan standard perkhidmatan kesihatan dan memperluas akses kepada rawatan. Sekian pembentangan saya dan saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman bin Nur Aziz, nombor metrik S282983. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Analisis persekitaran dalaman. Pengurusan sumber manusia. KKM mempunyai tenaga kerja yang besar, terdiri daripada doktor, jururawat, ahli farmasi, pentadbir dan staf teknikal. Operasi. KKM bertanggungjawab ke atas pengurusan hospital, klinik kesihatan dan pusat rawatan yang memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Perumusan strategik mempunyai 4 cabang. Yang pertama, strategi SO, menggunakan kekuatan organisasi untuk merebut peluang yang ada. Strategi kedua, strategi WO, menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan organisasi. Ketiga, strategi ST, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang mungkin menghalang pencapaian matlamat. Strategi keempat, strategi WT, mengambil tindakan untuk mengurangkan kelemahan dan mengelak ancaman. Itu saja daripada kepulauan kami, Doktor.